habis. Okay, so cuba test So ini kita cuba tengok bank dengan report. Dari bank dengan report ni dia ada tunjuk apa beza bank dengan life insurance company. Kalau di Islamic kita call takaful company. So apa beza tunjuk? Kalau kita simpan di bank kita panggil deposit betul. So kalau I simpan di bank itu deposit, current account kosong. Current account masuk dan keluar ni. Atau biasanya company kita set company kita buka current account ada check ni. Saving account 1 sampai 2%. FD 3 sampai 4%. Betul. Sometimes kita akan simpan ke ISP, maybe ada 5, 6 example. Okay. Tapi sini compare dengan FD lah. Bank saja lah, bukan compare dengan ISP. So inflation 4.4. Bermaksud inflation, bermaksud the rate at which your money is devalue over a period of year. So bila I presentation, I akan pinjam pen ni, example. Okay, boleh pinjam. Kita tahu macam mana angkat. Biasanya kita kena angkat pen lah, satu pen. Lepas tu I kena tunjuk macam. Sebab dia punya mata akan ikut. Kita tunjuk mana dia akan ikut. So inflation, the rate of which your money is devalue over a period of year. I mean after setahun you punya duit dah jadi devalue dah, tak ada itu value dah jatuh. So government determine the rate of inflation through the consumer price index. You pernah dengar apa tu consumer price index? Indeks pengguna. Betul. Apa tu? Macam mana kira? Tak tahu, tak apa. So government akan keluarkan lah. So kalau based on current inflation rate as compared to the standard interest rate at bank, obviously are you gaining or losing? Betul lah. Kalau kita spark semua duit dalam bank saja, inflation 4.4. Kalau FD 3%, betul lah. Kita park 1,000, kita dapat interest 3%, RM30. Lepas tahun, inflation dah makan kita RM44 dari kita punya pokok atau principal. So dah jadi macam tu. So conclusion, kalau semua duit pakai kat bank saja, actually we are losing the money faster than you make it. Sebab inflation akan makan kita punya duit ni. So mengapa macam ni? Senang aja. Sebab bank kalau dia make profit, dia dapatkan profit tu dia bagi shareholder, bukan untuk account holder. Faham tak? Shareholder siapa yang beli dia punya saham. Okay? The bank owner, bukan you. Only 10% akan bagi account holder, I mean kita. Okay? So ni bank. Okay? So kalau parking duit kat life insurance company atau takaful company, apa beza dengan bank? Premium atau contribution lah. Takaful kita call contribution. Bermaksud certificate holder atau policy holder fund. Bermaksud setiap orang di takaful punya konsep, setiap orang Muslim participant dalam Tabarruk Fund, betul. You kena explain sikit tentang Islamic punya lah. Setiap orang contribute, betul. Masuk ke dalam tu. Macam mana pergi decide kena contribute berapa? Macam mana baru fair? So takaful operator ikut ini 3 kriteria untuk kira setiap orang kena contribute berapa baru fair. Satu, umur. Okay? Umur. The premium atau contribution you pay is based on your age at entry. The older you are, the higher the premium value. Bermaksud setiap orang fair punya. Dia ikut kita punya apa ni? Mortality. Umur berapa orang Malaysia akan mati, betul. Semakin tua dia punya risiko lagi tinggi. So kena contribute tinggi sikit lah. Yang muda dia contribute rendah sikit. So that's why you sekarang contribute sebab you muda lebih baik compare dengan kita contribute bila start. Kalau kita dah tua dia lebih tinggi. So ini first one. Second thing, health. Betul lah. So life insurance atau takaful is a unique product, betul. Special mean it's a product you can only buy when you don't need it. Kalau tukar balik di Islamic takaful dia special dia product design under syarat law, betul. Syarat compliant. Dia salah satu produk kita yang sehat boleh participate saja. Kalau kita tak sehat, kita nak participate, kita nak participate ke dalam tu, sorry, semua takaful company akan reject. So kita nak explain macam ni untuk dia. Sum assured atau kita call sum cover. Bermaksud kalau ada kematian, ada sakit, ada cacat, you harap takaful ini funding boleh pulang balik berapa duit contohnya, 100,000, 200,000, 300,000, sejuta. So kalau you harap dia boleh bagi lebih tinggi punya amount, kita sepatutnya kena contribute lebih tinggi. Betul tak? Kalau setiap orang nak contribute rendah tapi angkat banyak-banyak,
Tuh, ini tabungan fund sudah bankrupt. Nak duit untuk sustain. Government pun bankrupt betul. So kita kena fail. Betul. So ini 3 akan efek berapa yang you kena contribute masuk. Lepas tolak semua punya expenses lah, sama dengan bank, dia ada start punya cost kena bayar, sewa, utility bill, betul lah. Dan campur takaful ada claim. Sebab ada kita punya posting dia participant, maybe dia unlucky, tak accident pass away, atau accident cacat, atau ada sakit, betul. Kita kena bayar claim untuk dia, jaga dia, betul lah. So lepas tolak claim, betul. Sebab takaful company akan pergi invest. Lepas tolak claim, tolak semua punya expenses, balance profit. Oh, you akan nampak dia akan sharing profit dengan certificate owner. Then 10% only go back to takaful. Example. So that's why. What is the difference? Bank for shareholder first, not us. So for share profit for certificate owner first. Only the what's that, share management of shareholder. So this is the difference. Okay. So we're going to next quick cash. So let's say I already tell you, right, we are doing this. I tolong I punya company buat special saving account, tapi di takaful punya company. Nanti I tunjuk apa itu special. Oh, so kalau you nak parking duit dalam A punya company atau B punya company, kalau ini baru 10,000 punya Muslim yang participant, dan ini ada 300,000 punya Muslim participant dalam tabarruk fund. Tabarruk fund bermaksud sama saja, kita contribute ke funding, dia pergi invest, tolak semua expenses, bayar balik. So mana satu company yang lebih bagus kalau you nak pilih satu company? B. B ya, sebab dia boleh select AB ni. AB tambah B, betul. Oh, why B? Sebab senang. Factor. B has a far more policy holder than company A. That this means company B has better economy of scale. Bermaksud dia punya administration fee per policy is much lower. Sebab dia funding besar, itu sertifikatnya juga banyak. Betul lah, satu orang boleh servis ramai. Dan spread of risk bermaksud dia punya funding tabarruk fund lebih tinggi, dia punya fund, dia punya aset lebih tinggi, so dia punya risiko lebih tinggi, lebih rendah. Ini funding sikit saja, kalau ada masalah claim banyak, dia tak ada masalah. Ketiga, underwriting standard. Ini senang ya. Dia strictly bukan boleh aset yang ada sakit-sakit ni. Sehat ni baru boleh masuk. So ini boleh maintain setiap orang dalam tu lebih sehat. Dia pikir memang lebih rendah. Next time profit kalau nak pulang balik ke certificate owner lebih tinggi. Kalau ini tak ada business, apa jenis punya customer dia pun akan accept, atau participant dia pun akan accept. Sebab business tak berapa bagus, nanti funding tak ada, mati. So conclusion, kita kena pilih betul punya produk atau company boleh tolong kita lebih sustainability di dalam takaful punya participant atau takaful punya special saving account. Okay, so wildlife insurance atau wildlife takaful, mengapa nak letak duit dalam takaful punya special saving account atau life insurance? Oh, senang je. Okay, I start present lah. You I work, ini betul lah, you ada kerja, setiap bulan you kerja dapat income betul. Okay, income ni kena bayar food lah, setiap bulan kena bayar betul, food punya bill, clothing betul, beli baju, shelter betul, rumah betul, atau sewa rumah, transportation kena bayar. Kalau ada family kena bayar balik, let's say lah you kena bayar balik. Kalau you nak kahwin, juga sama, you kena tanggung betul family punya expenses. Education funding kalau you ada anak, entertainment, you pergi subscribe Netflix, Astro, itu juga entertainment, you pergi tengok wayang juga entertainment. Okay, self respect, at least you untung duit, ada simpanan, betul lah, you akan respect you sendiri, boleh contribute kepada economy of Malaysia dan juga peace of mind. Setiap bulan ada income, ada balance, boleh sleep lebih selesa. Kalau setiap bulan tak cukup, you akan pressure. So setiap bulan actually you untung income ni untuk bayar bill ni semua. Setiap bulan you kerja, untung duit ni kena bayar ni. Okay, next. The most important asset you have today is your ability to generate an income. You punya asset yang terpenting ialah you sendiri atau kita sendiri yang boleh setiap bulan generate income. What if that ability come to a sudden stop? Bermaksud kalau suddenly kerja kat sana, tapi you tak boleh pergi kerja.
income dah tak ada, komitmen akan stop. Kerja kat sana, tapi you sakit, accident tak boleh pergi kerja, income tak ada, komitmen macam mana? Okay? Kalau you ada menghadapi masalah yang macam ni, so sekarang you kena tekan ni ya, green color ni. Setiap kali tengok green color, you mesti tekan green color. Okay? Would you agree in your lifetime one or more of these factor will definitely occur? Mesti berlaku ni. Ini. And normally in a combination, bermaksud dia datang dua sekali. So any, or it's not a question of if I akan diagnose masalah yang macam ni atau I akan menghadapi masalah yang macam ni, but when bermaksud actually bila ni, bukan I akan kena ke atau tak akan kena, tapi cuma bila akan kena ni. So this will be a code. Senang. So kalau ini 4 faktor, I buat satu survey, mana satu yang you lebih takut sekali? Disability. Disability ya, ini betul. Okay. So kalau ikut kita ambil pathway lah, kecuali disability, most people right, they are scared about disease. Bukan disability. Mengapa I cuba tunjuk you? Okay. Ada suara Amir, I cuba dengar. Mengapa saat ini tak ada suara? Biar dia. Oh, I tutup. Mesti buka suara. Okay, I go back. Okay, story. For factor. Mengapa macam ni? Okay. Story. Okay, imagine betul. Next one. Ada muhim ya? Oh, one morning you wake up. Oh, I have a massive headache. Sakit kepala sangat. And you pergi visit klinik lah. Dekat-dekat ni untuk check up. After a battery of test, test semua itu klinik punya doktor bagi tahu you, ini you punya otak brain ni ada satu mushroom. Ini normal punya klinik mah, maybe sebab dia bukan specialist. Oh, he advise you go to for a specialist for second opinion. Memang macam ni, pergi jumpa neurologist. After further test, the specialist say, it's a wonder why you still alive. Dia cakap mesti 100% I confirm you ada otak ada satu mushroom. I tak tahu kenapa you boleh still hidup sampai sekarang. Ini miracle. Oh, untuk saya punya advice, betul lah. Sekarang you kena immediately buat operation. Oh, kalau you buat operation, betul, dia boleh increase you punya chances of survival. Kalau you tak buat, bila-bila saja akan pass away. Oh, so survival you buat sekarang 50% untuk you survive. Betul lah, kalau berjaya, then you boleh hidup sampai umur 100. Tak ada masalah. Tapi kalau tak ada operation, next week, next 2 week, next month, mati tetap. So what is the next question you have asked the doctor? How much? Yeah, how much lah? How much, correct. When you ask this, how much? And doctor reply in casual way. Please prepare 150,000 upfront. And then you kena tekan sini. Bila ada sembuh, you kena tekan. With 2 condition. Successful is no guarantee and no refund. So, ramai orang dia punya muka macam ni. So, the question is, do you have this kind of the money in your bank account? You ada 150,000. Ada ke tak ada any? Tak Yes ada. or no? Bila satu. No. No, No, then you ada 4 option saja. Back. Tolong. Maybe bukan you punya keluarga member, tolong pinjam saya duit. I punya anak perempuan dah ada macam ni. I punya relative dah ada macam ni. Betul tak? Atau dia nak buat advertising di newspaper, minta orang derma. Betul. Borrow. Pinjam dengan you punya relative atau kawan-kawan. Tapi borrow balik. Walau lepas tu you dah sembuh, you kena bayar. Maybe you kena bayar 10 tahun sebab 150,000. You kena bersungguh-sungguh kerja, lepas tu bayar balik. Lagi satu, curi. Maybe bukan you punya keluarga member. Lagi satu, buy a takaful. Which one of these 4 option would you choose? If let's say you boleh pilih lagi, jangan pilih mana satu. Buy takaful. Buy takaful yang you cakap ni bukan I. Okay, I bagi you satu option lagi. Kalau tak nak angkat takaful, apa cara you boleh settle 150?
RM50,000. Let's say second of income source. Let's say memang you ada yang lain punya second income source lah. Let's say simpanan memang ada RM150,000 lah, betul. Let's say. So, kalau you ada RM150,000 di akaun simpanan, SB ke, tabung haji ke, semua lah, you kena withdraw 100% of capital. Semua bayar kepada hospital. Berbaloi lah. Kalau ada option yang lebih bagus, I think you tak nak guna you punya duit ni susah simpan dalam akaun tu, betul. Bersungguh-sungguh jimat sana jimat sini baru boleh simpan RM150,000, tapi semua kena bayar ke hospital, tak berbaloi. Kalau boleh, I nak guna option tu. Kalau option tu property, dia ada property nak beri rumah ni, betul. So, you kena jual you punya rumah. Lepas tu yang RM150,000 ni semua kena bayar kepada hospital. Rumah pun tak ada, duit pun tak ada, berbaloi lah. Kalau jual property untuk awak sakit, tak berbaloi. Tapi kalau tak ada choice, kena pakai lah. Kalau ada choice, why not go to next. Let's say investment, ASB, emas, betul. Tabung haji. Kalau ada yang lain di investment lah, bukan salah ambil. Saham boleh, unit trust boleh. You kena jual semua ambil investment. Bila hospital minta RM150,000, you kena jual semua. Masa tu you punya investment tak semesti untung, maybe still rugi. Berbaloi lah. Apa baloi? That's why hari ni I introduce ini financial tool, Takaful, untuk you. Mengapa I cakap dia special saving account? Sebab kalau you simpan kat sini, you cuma simpan 2% saja, 2-5% of capital saja. Mengapa saving 2-5%? I tunjuk you. Okay, senang je. Why 2-5% of capital investment lah? Bank dengan GTB lah, okay? Year 1 bank simpan 2,000, Year 2 2,000, Year 3 something happen dapat 4,000, betul. Tak cukup. Jual apa ni, simpanan kena angkat keluar, jual property atau jual investment, betul. Semua kena untuk hospital. Tapi kalau you simpan kat GETB 2,000, ada masalah berlaku, you nampak dah. GETB bersediakan duit amount ni 100,000 tak standby untuk you, campur interest, betul tak? Tolong you bayar bill tu. So setahun 2,000, agak-agak sebulan 200. Tak boleh settle 100,000 punya masalah. Bermasuk 2-5% lagi. Faham tak? So sampai sini, I akan tunjuk next yang ni. Okay, sampai sini. So ini dah Takaful, special saving account. Bermasuk you guna 2-5%, tak boleh settle 100% punya isu. So I go back sini, I akan tunjuk ni. Last untuk close dia, I akan tunjuk table. I dah explain semua. 2% tak boleh settle 100%, yang lain punya account semua kena 100% settle 100%. So last kali nak pergi mana ni? Dah hilang. So I dah akan ni yang last kali lah. Last kali bermasuk. Okay, ini boleh buat you sendiri, nak buat baru memang boleh lah. Sebab ini dah dulu punya, you boleh buat satu untuk Evo ni. Bila buat Evo punya, I senang saja. I tunjuk ni package 1 sampai 20, 20 sampai 25, 25 lepas 25, betul lah, sebelum 30. Sebelum 35, sebelum 40. Apa beza? Senang aja. Dia punya package saving per month, simpanan sebulan. Sebelum 20, 200. Sebelum 20, 200. Selepas, tapi sebelum 25, 25. I memang buat yang macam ni. Selepas 25, tapi sebelum 30, 300. Selepas 30, tapi sebelum 35, 35. Selepas 35, tapi sebelum 40, 400. So kalau yang simpan tiap-tiap bulan kat sini, betul tak? Tadi ada bagi tahu you ada masalah, dia bukan standby 100,000, dia standby 1 juta untuk bayar hospital. First thing. Second thing, kalau kita diagnose critical illness, dah tak boleh kerja, maybe 1, 2, 3, 4 tahun, dia standby 50,000 cash untuk kita. Bayar kereta, bayar rumah, betul lah, bayar barang-barang dapur, ini 50,000 cash. Kalau accident, mati lagi.
dia bayar 50,000 kepada kita punya family member. So let's say tak ada masalah lepas simpan nak 20 tahun, 30 tahun atau 40 tahun, ini tak cash value bermasuk simpanan dalam takafu tu. So Annie, I nak tanya you, betul tak? Sin, ini account bagus sekali betul. Kalau simpan 200.5 atau 200, mana satu lebih sesuai untuk you? Satu hari ini RM8, ini actually RM7 saja. RM8 times 30 hari 24, RM7. Betul tak? Times 30 hari 210. 7 ke 8? 8. 8. Okay, so I dah pick up itu form. You ada hisap rokok? Tak. You ada minum lah. Dah start tak? Ini tak semesti I submit saja. Tak semesti boleh dapat ni. Sebab maybe ada yang family punya hati masalah, kita akan angkat report. Atau kita akan send you to check up. Kalau tak ada masalah, congratulations, kita submit lepas minggu dia dah start. So next time ada masalah, tak payah guna duit diri sendiri dalam property, dalam investment. So tengok itu video record berapa lama? 20 minutes. Maximum 20. Kalau you dah practical lama, maybe 15 minit dah siap. So come to handling objection. So I dah cuba close you, I nak angkat you punya IC atau start fill up proposal form. Biasanya I akan print out hard copy punya proposal form. I tak akan guna emboss lah. I akan print out, lepas tu start tanya, balik I baru key in emboss. Lepas tu I semua guna NFT punya cara, angkat gambar, angkat IC. Sebab I submit melalui MFTM. Form tu I bagi dia sign MFTM. I start tanya So proposal form. kiranya print out tu NFT tu bagi print hard copy minta dia sign jugalah. Yes. Kenapa you tak nak bagi dia dekat? Sebab dia biasanya kalau you punya customer, dia bukan bos, okay, dia boleh duduk depan, dia makan gaji. Wah, ini special guna Oh, emboss tak nak ambil. waste time. Kalau bos tak ada masa tunggu you. Dia sibuk. Oh, okay. Dia mana nak tunggu you key in 1 jam di depan dia? Tak ada. Bila kadang-kadang kalau kita nak submit depan dia pun macam kena takes more than half an hour. Ya, dia tak nak. Dia pergi angkat telefon, tekan sana, tekan sini. Ada satu lagi yang tu bukti juga kan dia kita tanya soalan kesihatan satu kan. Means we ask question one by one kan. Kalau dekat iPad tu kadang sebab I selalu dapat isu macam ada yang declare lah, ada yang tak declare lah. Maksudnya macam selalu kalau satu lagi bila kita call tanya soalan kesihatan tu, I akan tanya satu-satu kan. Mengapa call? Biasanya I jumpa dia. Tak macam ada kita dah present lah. Lepas tu yang close nak buat payment tu tunggu gaji. So kita kena ada yang I tanya on the spot, ada yang kena tanya lagi sekali. Sebab waktu awal tanya tu dia tak dia hold pula. Oh, dia senang aja. Kalau dia hold, setiap kali kita kena bagi tahu dia, ini yang I tanya kesihatan, you kena beli saya bercucu. Sebab kalau you tak buat bercucu, disclose, bila claim ada masalah, tak dapat claimnya. 1 juta you nak suruh saya, I pun tak mampu bayar you ya. Saya kena bercucu. You tengok 1 juta you suruh saya sekarang, I bankrupt pun tak boleh bagi you ya. Faham tak? So I setiap kali bagi tahu I punya customer macam ni, 1 juta you suruh saya 100,000 maybe boleh, 1 juta macam mana I bayar? So you kena bercucu lah. Kalau tak dapat claim, you suruh saya pun tak guna. So insurance company dia ada lawyer team. Macam mana you boleh fight dengan dia punya lawyer team? You sendiri tak disclose betul-betul, mesti kalah ni. Bagi tahu dia macam ni. So you kena bercucu lah. Tanya. Kalau ada klinik, ada rekod, hospital rekod, you mesti bagi tahu saya. Kalau klinik, hospital semua tak ada rekod, you bagi tahu saya, kita tak akan fill kat dalam tu. Kita discuss. So sampai sini kita tak nak handle Saza punya question dulu. Apa you punya objection? Sebab I nak try close you. Dia akan cakap apa? Nanti dulu betul. You punya tadi punya objection. Tunggu gaji. Ya, tunggu gaji. Tunggu gaji tak apa. Kita fill up form dulu. Kita submit. Betul tak? At the same time, kalau dia tak ada masalah, bila gaji dah dapat, terus bayar. Atau I akan cakap, tak payah tunggu gaji, guna mereka. Okay. Mereka swap dulu. Mereka bukan sekarang ni nak bayar mah. Mereka swap dulu, tunggu gaji, dapat gaji, bayar mereka. Settle. Kecuali tunggu gaji lagi.
objection. Dia nak fikir dulu. Ya, nak fikir dulu. Betul. Sebab kan kita macam first time jumpa terus cakap ni, so maybe dia kata Okey. Betul. Boleh fikir dulu. Okey, tengok balik ya. Setiap kali kita handle kena di sini. Okey. You boleh fikir dulu, tapi sebelum you fikir dulu, you kena fikir ni. Let's say, betul lah. Ada sehari semalam betul kerja kat sana, tak boleh pergi kerja. Ini komitmen macam mana? Siapa nak settlekan? Bila fikir dulu, tak ada masalah yang macam ni berlaku. Why not macam ni? I tolong you fill up dulu, submit the payment, dia enforce betul. Enforce tak ada coverage. Masa tu you still ada half month, 14 hari boleh cooling off. Submit payment bukan guna you punya duit, guna credit card punya duit. Bagi dia enforce 14 hari, you bagi tahu saya, I tak nak, I nak cancel, 100% refund. Kalau tak refund, you complain saya. Mesti refund memang cooling off period. I ajar you smart sikit, pergi fikir. And then bukan guna you punya duit sendiri, tapi ada coverage. You tahu tak? kalau dia punya- tak guna credit card. pakai duit sendiri tu. You tahu tak, I punya kawan, I punya colleague ada satu klien memang yang buat macam ni. Dia apply lah, submit repayment credit card, betul lah. Memang accident mati, 500,000 dapat untuk dia punya family member. Dia nak fikir, tapi bila dia fikir, certificate tu dah enforce sebelum 14 hari, accident mati. Dia punya family member dapat 500,000 punya pembasan. Play smart. You ada credit card mah, credit card akan charge you interest mah. Sometimes kena pandai guna duit dia untuk free mah. You memang nak cancel 14 hari cancel. Kalau tak nak cancel, dia dah start. Kita close dia dulu, submit bagi dia info. Pandai guna bank punya duit, bank pun pandai charge you, betul. Jangan tak ada credit card tak nak pakai. Next. Objection, continue. Yang macam I kan, dia dah ada existing medical tu, dapat cuma masalah service client agent dia tu. Itu nanti I jawab. Okay. Kecuali tu dia nak fikir dulu, you pun boleh jawab macam ni. Actually Andy, lagi satu cara boleh handle dia lah. Actually hari ni you angkat takafu atau tak angkat takafu, you fikir dulu, you pun nak angkat. You faham tak? You angkat atau you tak angkat dengan saya, hari ni you tak angkat. You tahu apa maksud? Angkat apa? Hari ni you ambil takafu dengan saya atau tak ambil takafu dengan saya, you dah ambil takafu. Maksud Tak faham. Tak faham? Hari ni sekali lagi ya, you ambil takafu dengan saya atau tak ambil takafu dengan saya, you dah ambil takafu. Macam mana tu? Okay ya? Kalau hari ni ambil takafu dengan saya, ada masalah, betul tak? Ada masalah? Betul. Ingat lagi ya, kalau ada masalah, takafu company yang besar ni, Great Eastern Takafu tolong bayar. Kalau you tak angkat dengan saya, betul lah. Ini actually maybe dari small takafu company kena bayar. Small takafu punya company bermaksud you punya parents atau you punya adik beradik. Dia kena kumpul duit tu untuk bayar you punya medical bill. So that's why you ambil atau tak ambil hari ni, you dah ambil. Cuma besar punya takafu akan cover you punya bill 150,000, atau kecil punya takafu company, you punya mak, you punya pak, you punya adik-beradik terpaksa kena cover. Lepas tu mereka guna mereka punya simpanan property dan investment, tolong you settlekan tanah 150,000. So sekali lagi, Miss Annie, you nak guna duit takafu yang besar punya company punya, atau you nak guna duit company yang kecil punya takafu company? Company besar. Sign sini. Bagi dia pen, sign sini. Sign dulu baru tanya balik dia question. So kita kena handle kali kedua. Handle objection senang ni. Handle sign sini. Handle sign sini. Bagi dia story lah. Ambil takafu atau tak ambil, you dah ambil. Kalau macam ni kan, you tak, sebab you nak submit di NFT kan, so you tak payah nak explain kat dia apa benefit ataupun apa dia punya rider semua, tak payah terangkan ke? Benefit sini mah. Sini nak terang mah. Bila ada medical dah standby 1 juta, bila you dapat critical illness,
So dia tak payah explain dia macam detail-detail sangat lah. Just bagi dia nampak amount tu apa. Kalau dia tanya saya apa tu critical illness, I baru explain pada dia. Majority punya critical illness ada 45, betul lah, dulu 36, sekarang 45. Tapi majority heart attack lah, cancer, betul, stroke, betul, kidney failure atau bypass punya operation. Ini lah kita yang boleh apa ni, remember punya 5 sentiasa berlaku ni. Heart attack, bypass, dan juga kidney failure, stroke, cancer. Ni lah yang biasa kita jumpa. So lepas tu ada apa tanya lagi? So maksudnya kalau dia tak tanya, you tak payah nak terangkan detail-detail bagi dia tak, so dia tak confuse lah. Kita bukan trainer, kita marketer, salesperson. Salesperson tak ada buat trainer, bagi tahu dia cover apa, rider. Ini trainer yang buat. Kalau yang T-concept tu macam dia kena terangkan yang benefit Tak tu ada. apa. You tengok I punya presentation, tak ada. Yang itu dah salah ni. Itu trainer yang buat. Salesperson tak buat macam ni. So, kalau you nak buat trainer, lepas close dia, certificate enforce, baru kita terangkan. you pergi jumpa dia, boleh terang. Itu masa you buat trainer. Atau dia dah jadi you punya takaful agent, you baru terang kepada dia. So kita tak payah lah macam detail-detail benefit. Baik, sebab semua company sama. You bukan jual satu produk, semua company tak sama, you baru terang. Panel lah set, semua company sama. Ini tak bayar, you pergi Prudential AIA semua pun tak bayar. You pergi Home Malaysia semua pun tak bayar. Faham tak? Kita salesperson. Okay, example, you pergi beli satu kereta Toyota, Honda, Mitsubishi, Pro 2, dia terang kepada you saja. Ini tekan steering macam ni, pump petrol tak boleh jalan. Dia ada terang kepala, ini cushion lah, ini punya function lah macam ni. Betul lah? Tak ada. Dia ada terang macam ni lah. Lepas tu, ini cushion betul. Ini lampu kena buka macam ni, boleh jauh sikit. Ini boleh pendek sikit. Dia mana explain itu produk punya function tu? Tak ada punya. Itu tayar, tengok. Dia boleh guna tayar ni Michelin boleh sampai 120 atau 180. Tak ada. You tengok Gemini wah, itu soundproof bagus. Tak ada punya. Itu yang trainer buat. Trainer dia punya sales staff. Trainer yang explain sales staff. Sales staff bagi customer, tak ada punya. Sales staff bagi customer, you kena buat macam ni. Andy, you beli BMW, betul tak? BMW ni, wah dia bagus, safety, ni, betul. Ini yang sales staff number 1. Terangkan itu benefit. Kecil-kecil punya part ini bagus. Sales staff kedua, Tiger keluar. Andy, you cuba imagine, you beli BMW 3 Series atau 5 Series driving. Lepas you punya kawan-kawan tengok you drive BMW 5 Series 3 Series di depan you, apa you punya perasaan? Bongkok. Tak beli tak? Riak lah. Riak You lah cuba bongkok. imagine macam ni. Nak beli tak? Oh, you sell perasaan lah. Feeling. Konsep. Dia Konsep. Dia perasaan. Bukan perasaan, konsep. Ini konsep. Satu yang pergi jual itu produk, I kena explain sekali-sekali, itu trainer. Dengar, I tahu banyak function. Okay, I balik dulu fikir. I jual satu impian untuk you. You cuba imagine you drive itu BMW atau Merc. Pas by yang kelik-kelik kawan-kawan yang itu cakap you takaful tak boleh punya, lepas 5 tahun you drive go through, apa you punya perasaan? Ini you akan ingat sampai seumur. Tiger cakap kalau I berjaya mesti beli BMW. Itu terang, itu produk apa tu, BMW main bagus, safety tu, lepas 3 bulan you dah lupa. Sebab setiap orang explain macam ni. You pergi setiap salesperson, dia explain macam ni, you dah lupa ni. Kalau ada satu sell you dreams, betul lah, sell you concept. Itu sell you concept. You cuba imagine, you mesti Ingat. dapat duit, dapat income yang bagus, you mesti beli BMW. You cuba imagine. Yang itu tengok you tak boleh berjaya punya, sekarang dia dah jatuh mata. You mesti beli. You kena sama aja, you jual konsep dengan dia. Ada masalah, kalau untuk protection ada masalah, go back sama aja. Kita punya konsep senang aja. Takaful punya konsep, insurance punya konsep, betul lah.
Senang. You have work. Betul. Ada duit ni, ada masalah yang macam ni, kena bayar. Betul. Ada masalah. Betul. Komitmen macam mana? Simpan kasih ni, komitmen boleh settle. First thing. Second thing, sebab kita ada pampasan kalau ada critical illness atau accident. Second thing, betul lah, senang. You nak 150,000. Betul lah. I dah explain produk. Betul. You nak guna duit sendiri 100% atau you nak guna 2% saja. Ini nak takaful lah. Apa lagi takaful? Apa lagi tak? Insurance. Ini nak insurance mah. Customer nak dengar summary saja. Dia bukan you, kita punya agent dulu kat sana nak dengar training 9 to 5. Dia tak ada free. Kalau macam dia objection lagi, dia nak survey tu macam mana? Oh, nak survey. Senang aja. Senang aja. Dia nak yang Okay. murah punya. Okay. Itu air baru. Okay. Yang murah punya, you bagi tahu dia sama je. Bank dan takaful semua under satu company. Saja, boleh tanya tak? Bank, current account, saving account, FD, Maybank, RHB, Pirate Bank, CIMB, ada apa beza? Sama je. Semua bank juga. Sama je. Takaful, insurance company semua under bank lah. So benefit dia lebih kurang je. Dia sama je. Apa yang you kena pilih saja. Advisor you kena pilih. Advisor yang boleh provide you service tu atau bercucu tu, yang you boleh percaya tu, you kena pilih. So saja, you percaya saya, kita dah jadi kawan 20 tahun. Saya sini. Kat kau buat 3 tahun. Dia kena tanya dia balik. You percaya kepada saya tak? Kita dah jadi kawan 20 tahun. Diam-diam lah. Dia tak berani cakap tak percaya. Kecuali dia berani cakap lah. Kalau dia berani cakap tak percaya, tak percaya you, okay then okay lah. Ini bukan kawan bagus. Anak jauh lah daripada dia. Ada dendam. Dia dah bercucu mah, okay mah. I treat dia sebagai kawan. Dia treat saya bukan kawan. Saya tanya dia balik, ini soft skill. Bukan pilih produk company. Sepatutnya kita juga bukan cakap tipu. Sepatutnya advisor yang terpenting. Itu advisor yang you kena bercucu, yang boleh buat service efficient. You percaya saya punya cucu boleh buat service untuk you efficient lah. Percaya saya lah. Saya sini form angkat keluar. Bagi dia saya. So kena sentiasa ada yang macam ni punya kita call bowling kan, language. Tanya dia balik, close. Saya sini. Saya sini. Okay, next. Kalau macam you cakap sains tu macam kita tak pushy ke? Tak ada. Saya sini bermasuk dia dah agree, tak ada objection mah. Bukan pushy. Okay. So saya kalau Lagi- you selalu cakap macam tu, macam orang tu macam tak ada ke rasa dia. Okay. That's why you kalau you dari segi customer punya position, you akan ingat I pushy. Tapi kalau I dari advisor punya segi, confirm balik. Lagi sekali ya, konsep tak betul lah. Oh, wildlife insurance. Oh, komitmen betul. So macam mana I tahu besok you akan healthy ke atau you dah ada sakit atau accident? Macam mana I tahu? I tak tahu. So that's why I punya kerja ialah sebelum accident atau sebelum sakit tak jadi you atau lah jumpa you, sebelum tu I kena settle you dulu. Ini I punya kerja. Okay. So I akan cakap macam ni. I tak nak itu sakit accident dah jumpa you, I dah lewat, I dah tak dapat tolong you. Ini akan jauh dia. Atau sometimes I akan guna itu MRT punya story lah untuk explain kepada dia. Sometimes dia ingat saya pushy, betul. Pernah sekali I pernah duduk dengan kawan-kawan, semua punya kawan-kawan lah. Let's say kita dah kena maybe 10 tahun lah sekolah menengah punya kawan. Kita di makan minum gathering lah, betul. Ada satu ni ada satu kawan cakap, Tiger ni setiap hari pun saya insurance dia. So nasib baik ada lagi satu kawan dia cakap yang betul. Dia bagi saya konsep yang betul. Dia sebagai takaful advisor atau insurance advisor, dia mesti sembang dengan you insurance lah. Ini dia punya kerja, dia punya career. Tak mungkin dia buat takaful setiap hari sembang dengan you, makan saja, betul lah, movie saja. Dia mana ada buat betul-betul dia punya job. Itu tak betul.
Kalau you yang buat maybe renovation, maybe you sembang semua renovation punya setiap hari. Betul tak? Kalau you buat admin punya, biasanya sembang semua admin punya. Kalau you buat HR punya, sembang HR punya. You buat food punya, biasanya pun sembang food punya. Food ni hygiene ke tak hygiene, biasanya memang macam ni. Mengapa dia buat takaful tak boleh sembang takaful? Mesti memang this first thing. Second thing, ada satu senior, dia suruh saya terangkan atau sharing MRT story untuk kita punya kawan-kawan. Bermaksud, let's say you lunch saja nak pergi countdown, let's say New Year ke, betul tak? Atau Merdeka ke, betul tak? Nak pergi KLCC countdown tadi, Bangsa Maju ke, atau Gombak punya LRT atau MRT pergi KLCC, betul. Lepas countdown, semua nak balik, betul. So memang sempit memang di MRT, betul. So bila MRT datang, train dah datang, you dan Saja nak naik train tu, so terlalu ramai orang. Saja di tepi, you tak kena apa ni, kena push sampai Saja di sana, you di sini. Okay, lepas tu MRT start bergerak, on the way balik ke Bangsa Maju atau Gombak. Suddenly you nampak ada satu itu macam pencuri atau penompak, dia nak angkat dompet tadi bag Saja. Tapi sebab MRT terlalu ramai orang, dia tak tahu betul ke salah. That's why you takut tengok salah, tengok silap. That's why you pun tak beritahu Saja lah, sebab juga jauh. Lepas sampai MRT pin station, tak keluar betul di Gombak ke atau Bangsa Maju. Suddenly you recall balik, tadi macam ada nampak someone tak curi dia punya wallet, dia punya bag. So sekarang you inform Saja, suruh dia buka bag, cuba cari wallet ada lagi. So Saja buka dia punya bag, cari hilang. So apa Saja yang akan tanya? Too late. Bukan, Saja akan tanya apa? Kenapa tak cakap awal? Kenapa tak cakap awal-awal? That's why sebagai takaful advisor, I tak nak you di hospital, I jumpa you, lepas tu you tanya saya, mengapa tak cakap awal-awal? Ini boleh cover medical expenses 150,000, boleh cover ini commitment. Ini I punya kerja. I tak nak sampai jumpa So you di kalau macam hospital. orang macam komplain, kenapa tak cerita macam dia negatif lah. Kalau dia cakap macam tu, kita boleh cakap macam ni. You kena belajar. I know. I cuba terangkan satu MRT punya story untuk you. You kena cuba. You setiap kali kena ada MRT story. Atau kalau you tak nak terang ni pun boleh. Kalau dia naik motor, naik kereta, nak kira story macam Tak, maksudnya itu MRT, orang yang naik MRT dia boleh relate. Kalau dia naik kereta dengan okay, lagi satu story lah. Dia nak angkat takut senang, naik motor ke Cerita naik tu, bas. tayar spare. Boleh. Kita akan ada lagi satu story. Biasanya kita akan tanya dia, human dengan lembu, mana satu yang dia punya harga, value yang lebih tinggi? Human, betul. So okay, let's say semalam ada satu lembu di highway, lori langgar dia mati. I dan Saja pindah dia ke pasar, potong, jual. Lembu tu boleh jual berapa? 5,000. 5,000. Semalam sama saja. Ada satu human. Itu yang you punya vice president yang you tak suka dia minum. Yang cacat you ni. Dia juga jalan kaki di jalan raya, lari langgar, mati. So I dan Saja pindah dia punya vice president pergi pasar, potong, boleh jual berapa? Dia punya vice president Tak boleh jual. Boleh jual. harga gaji dia. dia boleh jual. Tak harga mayat Tak ada dia. Ada orang orang nak jual, ada orang nak beli. Pemandangan yang orang So berbilang. lembu lebih berharga atau Daripada orang. human lebih Lembu. berharga? Lembu. Lembu mah. So human tak ada value, mesti ada takaful. So mati dia bayar 1 juta. Kalau you ada takaful 1 juta, kalau tak ada rugi sebab kena buat itu kubur. Kira you mati free-free lah macam tu. Ya, kena kubur, kena bayar juga betul. Lagi apa kena? Pengebumian Kenduri. ya. Kenduri. Kenduri. Semua itu rugi. Lembu still boleh jual 5,000. Human kena Keluar kenduri, 5,000. 5,000 lagi negatif. So kalau bila takaful, macam mana human ada value lebih daripada lembu, aku tak tahu. At least you ada takaful ada 500,000, 200,000, you punya value ada 200,000. So you punya value
lebih penting ke atau lembu lebih penting? Mana satu berharga? Kita You betul, sign sini. Kalau you tak sign, actually you kalau compare dengan lembu, you lebih rendah punya value lain. Kalau dia nak Ini motor, semua naik motor. Ah. Okey. sama saja mana motor juga akan langgar mati. Senang aja. tak naik motor, motor boleh jual besi buruk. So naik motor naik apa ke senang aja lah balik ke sini. Kalau naik motor ada accident atau ada sakit, income tak ada, betul lah. Komitmen macam mana? Actually sini tak boleh macam banyak. Kalau tambah tadi punya story, you boleh. Sometimes kita handle objection, kita bagi story lebih senang handle. Oh, human suka dengar story. That's why you tahu presentation, you tahu story. So bila pergi presentation jumpa you punya customer, you are doing we call it apa ni, drink coffee or tell story mah, make money. Memang you pergi jumpa dia mah, betul. Drink coffee mah, tell story, make money. Jangan pergi jual dia produk. Dia takut present dia konsep. Lepas tu share. Kalau you ada story, you boleh catat, betul lah. You boleh hafal. Tinggal share. Next objection. Tak, ni nak tanya, kalau macam orang tu ada family, kita senang lah nak trigger point dia kan. Kalau orang tu macam dia bujang, so macam dia tak ada fikir pasal komitmen. Kalau dia mati, dia saya biar dia mati tak apa. Kalau dia, so macam mana kita nak? Sama je. So tanya dia balik ni. Soft of income. Let's say you bujang saja, you masuk hospital nak 150,000. Tadi kita dah sembang recall balik memory. Kita mesti recall balik sebab present betul-betul. Okay, you punya bank ada duit ni lah. Sorry ya, I go back. Soft income ini second soft. You punya bank ada duit ni lah. Kita tanya dia, ada 150,000. Tak ada, betul. Mati betul. Tapi you punya mak disallow you mati. You punya pak disallow you mati. Tak benar you mati. Dia akan angkat dia punya simpanan, jual dia punya rumah, jual dia punya investment, bagi hospital untuk selamatkan you lah. Sama pusing balik. You punya mak atau you punya pak, mana satu yang hubungan lebih bagus sikit dengan you? Atau you punya adik? Mana satu? Sebab you punya parents dah tak ada mak, betul. Adik betul. So adik bagi tahu you, kak, I dah ada cancer, bagi saya mati lah. Adakah you akan bagi you punya adik mati? That's why you akan jual you punya rumah, kereta kalau you ada lah, atau you punya simpanan akan angkat semua keluar. You cakap, I bujang saja, I mati. You punya parent tak akan bagi mati. Sama kalau you punya parent ada masalah, you tak akan bagi dia mati. So actually hari ni you angkat takaful atau tak angkat takaful? You ambil takaful atau tak ambil takaful? You tak ambil takaful. Cuma dia ambil dengan saya atau you ambil dengan company yang lebih kecil sikit. Itu you punya family man. You ingat you mati, tak ada masalah. Tapi sorry, they are not allow you mati. Mereka akan cari duit itu settle. Itu duit mereka bersungguh-sungguh cimat sana, cimat sini, baru berkumpul duit. Berbaloi lah. Sama punya power face, berbaloi. Tak berbaloi, betul lah. So boleh tak untuk yang parent satu hari simpan RM8 balik ke sini? RM8 saja atau RM7? Nak tanya you, ini dah jadi handle objection untuk kita call power face lah, atau kita guna emotion punya transfer lah, atau kita call tanggungjawab lah, responsibility punya transfer. Kita akan tanya dia, biasanya I akan tanya dia, okay, I tahu you bujang, lagi satu cara I tanya dia, untuk you punya family, betul tak? Boleh tak you cuba simpan RM8 atau RM7 sekali? At least ini I nak tanya you, sekarang you dah umur 21 ke atas lah, you dah independent, betul. Parents dah jaga you dah 21 tahun atau 20 tahun, 24 tahun pun ada, betul. So I nak tanya you, setiap bulan you kerja, you boleh contribute berapa ratus bawa balik untuk family? You dah dapat gaji, boleh berapa allocate untuk family? 400. 400, betul. Itu cukup untuk parents lah? Tak cukup. Bercucuk, tak cukup, betul. Tak cukup. So itu 400 bawa balik tak cukup untuk parent. Kita faham sebab
kita punya costing tinggi mah kat KL. Tapi at least Andy please, I pray you di mai macam cakap, I pray, I doa atau I please lah, I harap you bila ada masalah jangan bawa balik kepada your parents lagi boleh. Sebab mereka dah jaga you 24 tahun. Ada masalah, settle sendiri boleh. Satu hari RM8 saja atau RM7. Untuk your parents atau untuk your family member, jangan bawa balik you punya masalah untuk mereka lah. Mana satu yang sesuai, RM8 atau RM7? RM8 untuk your parent, saya sini juga boleh. So that's why you kena bagi tahu mereka punya love, responsibility, atau mereka punya, we call love, care and responsibility lah. Normally we sell the insurance or we sell takaful. They must have a love, they must have a care, they must have a responsibility. We only can close them. Kalau dia tak ada parents, dia ada maybe ada family member yang lain. So we bagi tahu dia, at least kalau ada parents lebih senang lah nak cari. Kalau bujang lah dah 24 tahun, you boleh buat macam ni. Jangan bawa masalah lagi. Kalau ada family member lagi senang, dia ada wife, dah ada anak, jangan bawa hutang balik ke rumah. Bawa duit balik ke rumah. Betul lah? Boleh tak? Ini yang you janji you punya wife dan anak. Betul lah? Saya sini. Soal je. Bujang responsibility on parents atau dia punya other family member. Kalau nak kahwin, tak ada anak lebih senang. You dah janji you punya wife. Kalau amoy tu you dah janji you punya anak. Betul. Senang aja. You nak take care mereka mah. Betul. So ibu ada ke tak ada, betul lah, akan jaga you sampai dewasa. Ini you punya love, you punya responsibility. Sains ini. Ini aja. Ada satu lagi isu kan, macam ni kan, bila ayah buat yang medical ni, diorang macam sekarang ibu tu monthly ni 250 ke atas tau. So tak macam sebelum ni kan kita boleh dapat 150 ke 200. So macam untuk I nak close 250 tu macam is tough juga nak dapatkan orang yang ambil medical card. Okay, so kalau macam ni, why not you, ini minimum, ini tak nak, betul lah, semua waiver buang. Boleh Media harapan. Media harapan. Atau medical apa? Standard Kalau lah. dia nak medical card, Bukan nak medical card lah. So maksudnya kita adjust je lah harga ikut yang dia punya. yes. Kalau untuk saya dah buat macam ni mah. Let's say dia sekarang 250 tak boleh afford, senang aja. I angkat keluar ni dan ini, you dapat ni. Oh, okay. Okay? Senang, I angkat keluar ni. Bermaksud ada coke, ada burger, ada fried, betul. So I tak boleh bayar RM25, I boleh bayar RM20 lagi. Or maybe fried dan coke kita angkat keluar juga. Ambil burger lah, yang Then, terpenting dia. Okay, yang tu kita boleh adjust. Tapi untuk budak, baby, yang child ni kan, semua monthly 240 ke atas. So apa masalah? So problem dia macam ada yang nak monthly, ada yang nak ambil yang paling murah lah. Tapi sebenarnya I nak yang jual info. Faham tak? Maksudnya I yang Okay, you kena medical. faham, you kena faham satu benda. Kalau you nak jadi customer yang tak ada income yang masalah, sepatutnya you kena pergi develop, betul lah, income yang lebih tinggi. Ini yang first thing. Target. Kena pergi target yang lebih tinggi, income yang lebih tinggi. Jangan pergi target lah 4-5 ribu, tak ada family, installment rumah, kereta, tak ada anak lagi. You tengok you pun, wah ini macam mana boleh hidup. Bujang 5-6 ribu tak boleh hidup. Macam mana dia boleh hidup? Dia boleh jadi income yang lebih tinggi, 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, 100 ribu sebulan pun ada mah. Bila you pos yang itu 100 ribu, 240 saja, buat dia 500 lah sebulan. I punya anak mana ada 240 punya. Dia cakap ni apa, room and board 150, I tak nak. I nak 300, 400 punya room and board. Okay. Kita nak pergi, first thing, kita kena pergi develop. Jangan nak kita punya market, kita punya network, betul tak? Yang tak duit tu di sana saja. Sebab kalau kita continue di B40, M40 saja, kita punya kawan semua kat sini, customer semua kat sini, kita tak akan jadi T20. You kena cuba pergi kenakan kawan yang T20 dulu, betul tak?
cuba propose dia, ada close tak apa, akhirnya ada peluang jadi kita terima. You kena tukar you punya kawan, you kena tukar you punya customer base. This first thing. Second thing, yang itu nak beli untuk baby tak boleh memang betul lah. Macam Andy yang cakap stand alone mah. Set lu memang murah tapi kita nak lebih lah. You nak lebih, I dah bagi tahu you kena jadi kalau dia punya income maximum untuk takaful lah. Let's say dia maximum punya income money lah 20% untuk dia sendiri nak maximum. Honestly, you sendiri contribute berapa di dalam takaful kalau you punya money income? Honestly, 300 je. bermasuk berapa persen? Kalau tengok gaji 10%. 20%. from salary yang sebelum ni ke? Yes. Tak Less sampai. than 10%. Less than 10% lah. Ya, you sendiri pun tak ada contribute 10% tau. Tapi you nak cuba pergi jadi some customer afford 20% tau. Macam mana? Untuk saya, di financial planning, untuk saya biasanya macam ni, kalau dia dah ada anak, dia ada family member, mereka punya 40% punya income mesti dah pergi kereta, rumah punya installment 40%. More than 40% lah, bahaya. Mereka dah over commit more than 40%. Ini di financial planning punya segi, you punya installment kereta, rumah, semua ni 40% maximum. More than 40% bahaya, including you punya credit card loan, personal loan tak boleh more than 40%. More than that, over commit. Setiap bulan 1,000 punya gaji, 400 lah pergi bayar loan. 10,000 ada 4,000 lah hilang. Net tinggal 6,000. Okay, so tak betul, tak boleh more than 40%. Kedua lagi 40% actually dia punya money expenses, utility bill, anak punya education fee, makanan, semua lah. Petrol, ni 40%. Lagi 20% lah, ini perfect punya. Lagi 20%, 10% maybe simpan kat bank atau SB pun boleh. Lagi 10% takaful. Kalau dia lagi suka takaful, dia cakap parking di bank pun tak guna sebab takaful I boleh withdraw bila-bila saja. Maybe 20% boleh sampai takaful. Ini maksimum. Kecuali you punya kawan atau you punya customer dia untung lagi tinggi punya income 100,000, 200,000, 300,000. Sebab dia untung 300,000 sebulan, dia ada 100,000 untuk spend dah cukup. Tak quite good punya lifestyle. Atau 200,000 dia spend tak lumayan bagus, dia boleh simpan 100,000 dalam takaful, 30% of income. Sebab dia sebulan di KL boleh spend 200,000 lah. Memang bagus punya lifestyle, betul. Atau you kena satu bos yang memang bagus, dia untung 1 juta sebulan. Dia spend 500,000 cukup lah sebulan di KL, cukup lah. Sampai. Dia boleh simpan 50%, 5,000 di takaful. Sebab dia 500,000 di KL lumayan bagus. Setiap hari boleh stay kat 5 star hotel, tak ada masalah. Let's say 5 star hotel sehari 2,000, betul lah, 30 hari 60,000 saja. Dia ada 500,000 untuk spend tau. Sebulan dia punya income 1 juta. Why not you pergi jadi yang ada duit ni? Compare you nak pergi jadi tak ada duit, you nak scratch dia, you nak scratch sendiri pun, you pun tak ada scratch sendiri. You nak pergi paksa dia macam mana? Dia pun susah. Satu yang masalah, kalau bila ada duit kan, dia still nak tengok yang sebab dia dah pernah tengok yang survey company lain, monthly dia lagi rendah macam medical card kan, dia boleh dapat lagi low. Kenapa dia nak pergi dapat yang lagi tinggi? You tanya dia, Kenapa tak kalau ambil? you dapat low, you bagi tahu saya, I pergi angkat dengan company tu. Kita dah compare semua company, tak ada dah sama. I can say we already compare Great Eastern, AIA, Takaf, Prudential, everything lah. Tak ada beza. Kalau ada beza, maximum 5%. Okay? Untuk 5% punya jimat, I mean 200, 5% punya jimat, RM10 sebulan, you pergi, betul lah, you pergi compare dengan you punya risiko. Bila-bila masa saja, kalau ada sakit, ada accident, you kena standby 150,000 untuk RM10 jimat, tapi kena rugi 150,000. 150,000 ini berbaloi. You boleh faham? Macam mana tu? Okay, sekali lagi ya, kita pernah compare semua, actually semua sama punya. Kalau maximum you dapat jadi ada beza, maximum setiap company ada 5% beza saja.
Kalau dari segi takaful punya tabaru charges lah. So kalau I tak nak cakap tabaru charges, I cakap contribution saja. Contribution 200 sebulan. Betul tak? 5% ialah berapa? Kalau 5% berbeza. 190. 195. Bukan. 200 sebulan, 5% yang beza berapa? 190. RM10. 5% yang berbeza. Satu RM10. 190, satu 200 berbeza RM10 saja, betul? Agree tak? Bila you compare, adakah bila you compare you akan jatuh sakit? Tak. You guarantee you tak akan jatuh sakit. Bila you compare sebulan, Oh, 2 bulan tak. you Oh, akan maksudnya jatuh you sakit waste tak? time untuk compare. Tak garanti lah. Tak garanti lah, betul. Lepas tu sebab barang tidak berbau lah, you boleh garanti you tak akan accident. Berbaloi tak untuk jimat RM10, compare, suddenly accident. Hospital suruh you atau you punya family member bersedia RM150. Compare apa? Setiap bulan suruh saya dah sign, belanja makan. Settle, sign sini. Okey mas, RM10. Belanja makan mas. Kalau ada lebih 5% yang kurang, sign sini. Settle. Kalau untuk saya akan macam ni terus ni. Atau 3 bulan jumpa saya sekali lah, kita makan lah, belanja you lah, betul. Saya sini. Mana beza? Sama, go back ke sini. Dia ada compare beza sebab dia tetap compare. Sekali lagi ya. Current account, saving account FD di CMB, Maybank, HB Bank dan juga Bank Islam. Dia punya interest ada apa beza? Tak ada. So sekarang ni sebagai takaful advisor pun tak ada mindset ni. Bank dengar tak akan bagi mereka ada beza, faham tak? Dia beza Kalau ada pun beza, dia yang lain charge. dia bank semua dah tu. Boleh faham? Takkan ada berbeza. Ini tak under government control. You pergi pump itu Shell dan pump itu Petronas, dia punya harga ada beza lah. Ada beza. Government nak control, telur ada beza. Maybe ada sikit dah, dia duit tak sama sikit, dia punya telur kecil sikit lah. You tak tahu tengok saja mah. Betul. Sama saja kalau tak cover atau insurans ada beza sebab you tak tahu tengok. Actually tak ada beza. Kalau ada beza, kita takkan di Great Eastern tak cover. Kita semua dah bisa bagi potential tak ada beza sebab kita tahu bank dengan sebelum dia approve, dia dah tengok semua. Dia akan buat seminar. Kalau sini ada beza, memasuk contribution kurang sikit, memasuk you punya cash value rendah sikit. Kalau you punya contribution tinggi sikit, you punya cash value akan tinggi sikit. You punya duit still you punya duit di dalam cash value saja. Pocket A jangan ikut pocket B saja. Mana ada beza? Takkan ada beza. So untuk saya, I terangkan mengapa ada beza untuk you. First thing, payment term. Kita tengok banyak company cakap ada beza. Great Eastern punya example, ia kena bayar 20 tahun. Betul. Orang lain dia boleh bayar 25 tahun. So untuk 25 tahun dia boleh bayar rendah sikit. Macam ni saja. Kalau Great Eastern punya dia bayar 20 tahun, dia kena bayar tinggi sikit. Yang kita nampak ni macam ni. Okay. Dia punya medical card maybe rendah sikit, dia punya tak baru charges sebab dia baru repricing. Great Eastern baru repricing. Dia sign dengan Prudential AIA, next 2 months, 3 months, 6 months Prudential dah repricing, dia dah jadi mahal balik. Dengan Great Eastern punya tak ada yang lebih murah punya sebab setiap company setiap tahun akan repricing. Macam ni compare lagi 10 tahun you pun tak start, you dah sakit. Macam Hon Leong kan. Hon Leong dia punya medical tu. Dia bayar 200. Dia punya coverage 1 million. Tapi GETB sekarang 1 million kita kena bayar 2 million kena bayar 280 macam tu. So orang akan pergi dekat Hon Leong. So itu yang I face lah, yang klien yang ambil medical card tu. So you kena angkat balik tengok, senang aja. Actually dia main yang itu, yang tadi yang I cakap dengan you punya payment term dan juga dia punya itu quotation punya calculation. Let's say dia punya letak fixed income atau letak itu growth fund yang ada tak sama. So kalau you nak check betul-betul ada apa beza, actually bukan check macam ni.
Ini yang lebih rendah punya contribution, mesti efek yang lain punya benar punya. You jangan ingat dia akan mula, tak ada yang masalah yang macam ni. Kita dah cuba compare semua company, semua compare. Okay. I pernah ada satu chart, you kena angkat balik, I pernah compare my kali ni. So that's why kita nak compare my kali tak ada beza. Beza tu itu di policy punya term ada sikit tak sama saja. Harga langsung tak ada sama. That's why dari masa tu I dah stop compare lah. Jangan buang masa. Maksudnya compare dengan Okay, I pernah buat satu compare. Okay, kita kena compare kalau sekarang kita lebih kurang macam investment pay policy lah. Kita akan compare fund allocation, ini AIA, GE, betul. So I akan compare fund allocation lah. Ini 60%, GE 63. So apa different? 3. Negatif 3% lah. Sebab GE lebih bagus mah. AIA 64, GE 63, AIA benang 1% lah, betul lah. So lepas tu GE macam ni, betul lah. So compare balik, GE lebih bagus sikit lah. Ini yang first thing, fund allocation ni kena compare. Sebab bila fund allocation effect, dia akan effect dia punya harga tinggi ke turun sikit. Tapi belakang sama saja. Insurance charges, kalau sama sum 1 juta, kita compare. Bermaksud tak baru charges lah. Kita compare. Sometimes AI tinggi, sometimes Greystone tinggi, macam ni lah. So kita akan compare sampai 20 tahun lah. I compare semua. Lepas tu I compare additional sum assured. Ada extra yang sum assured lah. Untuk AI tak ada, Greystone ada ialah additional berapa lah. Semua I pun keluar policy fee. Last time ada SST. Sekarang RM6. Kita tu lah. Fund management charges adakah sama? Betul. So lepas tu maximum term 20 tahun, 30 tahun. So dia maximum term 20 tahun, bermaksud dia pay quotation cuma nak show 20 tahun. So dia nampak macam murah sikit. Actually sebab dia tak payah show quotation 30 tahun. So dia boleh sampai 20 tahun tak negatif, tak cukup. Quotation tak boleh generate. So Greystone mesti nak show 30 tahun punya quotation. Dia mesti show sampai 30 tahun tak ada negatif, baru boleh generate quotation. So bila dia nak show 30 tahun compare nak show 20 tahun, mesti dah dia punya contribution kena letak tinggi sikit. Ini yang beza. So lepas I dah tahu entry premium, nampak? Nampak? 10 pay 20 year, 10 pay 30 year. Okay. Fund performance agak-agak sama. So I dah tahu actually semua sama, cuma ini 20 year saja. Quotation show 20 year. Ini kena show 30 year. So last I tell my client senang saja. Ini bayar ni mah, betul. Ini bayar ni mah. You setiap tahun you bayar setengah tahun saja. Sekali lagi ya. Ini you bayar ni. Ini nampak bayar ni, tapi you bayar 16,000 saja. Sebab I nak kira 16,000 cukup tahan, tak akan meles. Cukup tahan sebab I tahu kira tak perlu charges. You bayar separuh saja. Atau you bayar sama dengan AIA lah, 18,000. That mean you bayar 7 bulan. You bukan bayar 6 bulan. You divide by 12, betul lah? Times 7. You bayar sama dengan AIA, dia tak akan lapse. Okay, fair. Sebab charges semua I show you sama. Ada some portion Greystone lebih bagus. You bayar dengan sama dengan AIA, atau you angkat dua lah. AIA bayar ni, ini you bayar sama dengan AIA. Kalau in future lepas 20 tahun, Greystone akan rugi daripada AIA yang portion tu I bagi you 2 time balik untuk you boleh. Kita compare mah. After 20 year kalau ada beza, I bagi you 2 kali ganda balik bagi you boleh. Sebab dari ini figure tak ada sama. Kita semua ada tak fixed income. So I pernah buat macam ni. So kalau you nak I show you, you kena angkat itu certificate, baca betul-betul, you key in semua ni, you dah tahu. You dah tahu actually untuk saya tak ada apa beza. Sebab kita nak compare banyak company, tak ada beza. Sekarang ni orang pergi kat Hong Leong untuk medical. That's why sama saja untuk saya. Sebab boleh case pricing.
First, kecuali tak ada repricing, maybe dia punya Evo tu dia tak tunjuk dia punya quotation sampai 90 atau 80, maybe dia tunjuk sampai 60 lagi. Ya lah, boleh turunkan harga tu. So untuk saya, kalau I dah tahu calculate, I boleh advise saja you 280. Kalau I tahu calculation lah, sebab memang I dah calculate semua sama saja. Kalau I tahu calculate, let's say macam ni nak bayar macam ni, betul? Betul. So maybe I akan bayar, suruh you bayar 8 bulan atau 9 bulan. Dia punya maturity umur apa? 70. Kita 80 kan? Nah, tapi ada juga 70. Tapi 70. Maybe I akan suruh dia bayar 8 bulan atau bayar 9 bulan. Lebih kurang. 9 bulan 8 bulan tu maksudnya Termasuk dia di Hong Kong bayar 12 bulan 2,400, betul? 200 ringgit. Tapi di Great Eastern sini, I suruh dia bayar 9 bulan, dia agak-agak bayar 2,400 juga. Tapi I nak make sure dia tak kena tax lah. Kita kena pandai kira dia punya takaful punya. charges. So untuk saya, tak ada beza punya. You kalau yang angkat balik, you dua policy atau dua certificate, you cari amount yang tadi I tunjuk tu, you masuk amount tu, you datang. Policy itu contract tak tulis mah, takkan tipu memang. Quotation boleh tipu punya, sebab quotation tu ada panjang, ada pendek punya, betul. Tapi itu charges dia Semua dah masuk. Sebab insurance kalau kita, atau takaful kita tengok balik semua, tengok ni charges punya fund allocation, betul tak? Insurance charges berapa, berapa tahun punya pay, boleh sampai berapa tahun, fund punya management fee, policy fee, dia charge yang ni saja. Fund management charges berapa persen, tak ada beza. Kalau semua yang compare semua agak-agak sama, macam mana harga ada sama? Kalau harga ada sama, dia buat satu magic untuk misleading customer saja. Ini saja. So that's why apa yang kita boleh buat ialah kita dapatkan dia angkat dengan Hong Kong, suruh dia angkat untuk you bagi study. You boleh masuk. This first thing yang I akan buat. Second thing, I akan juga bagi tahu customer kalau I tahu kira lah. I tahu kira raise tentang takaful punya, kalau dia bayar 9 bulan cukup, dia boleh raise di sini bayar 9 bulan atau 10 bulan. Third thing, I akan develop customer yang lebih income yang lebih tinggi sikit. Lepas tu kan macam mana nak appease customer yang macam dia takut pasal repricing. So kita terangkan pasal repricing ni yang bagi dia senang boleh terima macam. Biasanya I tak akan explain repricing ni. Dia tak explain, tak, maksudnya dia sebab sekarang kan isu banyak orang baca pasal, orang complain pasal repricing. So mesti dia baca social media kan. So kita nak appease dia. So sebenarnya repricing ni Takaful tak ada explain mengapa repricing ada tak, maksudnya dia ni baru nak ambil. So dia takut pasal next year ada repricing ke apa benda, dia takut macam tu. So kita kena explain kat dia. Dia Tak nak takut bagi. next year explain repricing. You kena bagi tahu dia actually macam mana takaful repricing, betul tak? Dia punya contribution akan lebih murah daripada medical fees. Sama tadi punya presentation. Ingat lagi lah, lepas presentation dia kena terang balik. Kalau you nak 150, you nak guna 150,000 cash sendiri, atau you nak guna 200 setengah atau 300 lah, naik lah, bagi dia naik, atau 300 setengah. Bagi you selection 150,000, 200 lah. Tapi sekarang dah tak ada 200 medical repricing, dah 500 dengan 150,000. You nak pilih mana? 500. Still cheaper in medical cost mah. I'm telling you 150,000, but in future maybe 300,000 medical repricing lah, 1,000 lah. You nak pilih ni atau ni, 300,000. 1,000. Ini juga akan naik harga. So apa yang I boleh make sure you tak ada takut lepas angkat takaful ni, you punya income tak cukup, join saya full time atau part time. Terus dapat je. Yang I tahu, semua punya benda di dunia ni Naik. selepas inflation akan naik, tapi gaji naik main lambat. So untuk solve yang you punya masalah yang macam ni, I advise you ada side income. Ini yang memang boleh solve lah di puncak dia. Yang cima-cima tu dia soft temporary saja.
Sebab inflation coming. Kalau you punya gaji tak naik, sama saja you akan affected. Puncak dia jadi side income, increase your income. In financial planning memang macam ni, kecuali jimat, second thing you kena tambah your income. Jimat saja pun mati. Jimat jangan jimat, but at the same time you kena finding some way to increase your income also. Especially in KL, especially now is high inflation. Kecuali you pindah balik ke kampung. That's why you akan nampak some of kita punya kawan dah 30 lebih atau dah 40, dia start tak boleh tahan KL punya living cost, dia pindah balik. Atau dia dah ada family member, memang dia tak boleh afford, dia kena pindah balik. Sebab you in KL, either you nak tukar sendiri, betul tak? Increase your income, either tak nak tukar, you kena pindah balik. This is the fact. No choice. Sama saja. Kalau kita tengok negara yang maju dari dulu punya Japan, US, betul tak? Maybe Hong Kong, betul tak? So you tengok biasanya Taiwan, Korea, tengok biasanya mereka ada satu kerja full time. At the same time lepas kerja mereka ada part time. So maybe mereka ada dua income, dua kerja. Di Hong Kong sometimes mereka sampai tiga kerja, tiga income. Sebab rental cost tinggi, living cost tinggi, terpaksa kena ada tiga kerja. Kalau you nak stay dalam Hong Kong lah, kalau you tak boleh tahan, you kena pindah balik ke Shenzhen lah, atau China punya second city lah, second tier punya city. Sama dengan Malaysia mah, kalau first tier punya city KL tak boleh, you tak boleh tahan, you kena pindah balik ke Surabaya. Betul lah, mesti memang macam ni punya. Melaka mah tak ada choice punya. So you kena ada second income source. What I can advise, kecuali jimat. Habis.